Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaannya kepada kita semua hingga ke saat ini. Sidang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, sudah menjadi kebiasaan bagi umat Islam pada setiap 17 Ramadan akan mengadakan majlis peringatan nuzul Al-Quran. Oleh yang demikian, insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan berkenaan Al-Quran, panduan hidup yang menyeluruh. Al-Quran adalah manual kehidupan dan kitab petunjuk ke jalan yang lurus, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Bermaksud, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal yang saleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9. Al-Quran adalah hidayah dan petunjuk dalam pelbagai persoalan kehidupan manusia. Ia memberi panduan mengenai dasar asasi dan utama dalam setiap bidang kehidupan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menugaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keterangan yang lengkap dasar berkenaan melalui firman-Nya, wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Bermaksud, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran yang memberi peringatan agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Surah An-Nahl ayat 44. Mempelajari Al-Quran adalah suatu kewajipan. Mempelajari Al-Quran bukan setakat mempelajari cara membaca dan hukum tajwid, malah mempelajari dan menjelaskan isi Al-Quran kepada orang ramai juga suatu kewajipan ke atas umat Islam. Secara ringkasnya, penurunan Al-Quran atau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai nuzul Al-Quran berlaku dalam beberapa peringkat masa secara beransur-ansur selama 23 tahun lamanya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teragung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mengandungi 114 surah dan susunannya ditentukan oleh Allah secara tauqifi. Antara persoalan induk yang diterangkan secara silih berganti di dalam Al-Quran ialah persoalan akidah, kadangkala digandingkan dengan persoalan hukum. Sejarah umat terdahulu disatukan bersama nasihat, dorongan atau tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Penerangan masalah falsafah dan metafizik ini membuktikan bahawa Al-Quran tidak dapat disamakan dengan kitab yang dikenali oleh manusia. Tujuan Al-Quran diturunkan juga berbeza dengan tujuan kitab ilmiah ditulis. Untuk memahaminya, terlebih dahulu mesti diketahui masa turunnya ayat Al-Quran berkenaan dengan mengetahui peringkat masa itu. Ulama ulumul Quran membahagikan sejarah penurunan Al-Quran dalam dua peringkat. Pertama, ayat Makkiyah, iaitu ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum penghijrahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kedua, ayat Madaniyah, iaitu ayat Al-Quran yang diturunkan selepas penghijrahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sedikit huraian berkenaan dengan ayat Makkiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ayat pertama Al-Quran yang merupakan pelantikan sebagai seorang nabi dan rasul. Ayat Al-Quran yang diturunkan pada peringkat ini secara umumnya membentangkan manhaj pendidikan yang dijalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terkandung dalam surah Al-Alaq
ayat 1 hingga 5 dan surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 8. Perintah berdakwah dan seruan kepada kaum keluarga terdekat. Ia adalah bimbingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjayakan kerja dakwah sebagaimana yang terkandung dalam surah Al-Muddathir ayat 1 hingga 7 dan surah Asy-Syura ayat 214 hingga 216. Dasar penting mengenai sifat Allah seperti ayat dalam surah Al-A'la dan surah Al-Ikhlas. Dasar akhlak Islamiyah dan bantahan secara umum mengenai penyelewengan amalan jahiliyah seperti dalam surah At-Takatsur yang mengecam golongan terlalu rakus dengan harta dan surah Al-Ma'un yang menerangkan kewajipan terhadap fakir miskin dan anak yatim serta pandangan agama mengenai amalan hidup bermasyarakat. Peringkat manhaj pendidikan dan seruan dakwah ini berlangsung dalam lingkungan masa 4 hingga 5 tahun, menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan masyarakat Arab. Dakwah mula melebar melampaui perbatasan Makkah menuju ke daerah sekitarnya. Peringkat ini juga dipenuhi dengan suasana fitnah, penganiayaan dan kekejaman yang menyebabkan orang Islam berhijrah ke Habasyah. Kemuncaknya, mereka semua berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Pada peringkat ini, ayat yang diturunkan menerangkan kewajipan utama penganut Islam hendaklah selari dengan seruan dakwah pada masa itu, seperti surah An-Nahl ayat 125. Ayat yang berbentuk kecaman dan ancaman yang ditujukan kepada kaum musyrik yang tidak mahu menerima kebenaran, seperti surah Fussilat ayat 13. Suasana fitnah, penganiayaan dan kekejaman ini berlangsung selama 8 hingga 9 tahun, di mana berlaku pertarungan hebat antara gerakan Islam dan jahiliyah. Gerakan menentang Islam ini menggunakan segala cara dan strategi bagi menghalang kemajuan dakwah Islam. Ayat Madaniyah. Pada peringkat ini pula, umat Islam berada dalam keadaan selesa, hidup bebas di Madinah Al-Munawwarah dan melaksanakan ajaran agama tanpa rasa takut sebagaimana di kota Makkah Al-Mukarramah. Peringkat ini berlangsung selama 10 tahun. Di sini mula timbulnya pelbagai persoalan. Antaranya, apakah prinsip yang perlu dilaksanakan dalam masyarakat baru ini bagi mencapai kejayaan? Bagaimana menghadapi golongan munafik, ahli kitab, orang kafir dan sebagainya, sebagaimana diterangkan oleh Al-Quran. Justru penurunan Al-Quran pada peringkat ini berkisar mengenai urusan pemerintahan dilaksanakan atas prinsip syura seperti dalam surah Asy-Syura ayat 38. Sisi akhlak dan tingkah laku dalam kehidupan seharian diterangkan seperti dalam surah An-Nur ayat 27. Dialog dengan golongan munafik, ahli kitab dan musyrik. Syariat dan hukum yang menerangkan perkara-perkara dasar yang mesti diikuti oleh manusia dalam hubungan dengan pencipta dan sesama manusia. Ringkasnya, sejarah penurunan Al-Quran seiring bersama perkembangan dakwah Islam. Turunnya Al-Quran secara beransur-ansur mengikut asbab an-nuzul, yakni sebab penurunan dan penyelesaian masalah yang berlaku. Apabila dakwah berjalan secara menyeluruh, masyarakat Arab Quraisy mula berduyun-duyun memeluk agama Islam. Ketika inilah berakhirnya penurunan ayat Al-Quran dan datangnya penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Surah Al-Maidah ayat 3. Maksudnya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan aku redha Islam itu agamamu. Al-Quran adalah petunjuk yang tersimpul dalam keimanan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kepercayaan kepada adanya hari pembalasan. Ia juga petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan menerangkan norma keagamaan dan tata tusila kehidupan yang mesti diikuti dalam kehidupan individu
dan bermasyarakat demi kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Inilah mesej Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah nizamul hayah atau way of life, yakni cara hidup yang menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Akhirnya, semoga kita semua dapat menjadikan peristiwa nuzul Al-Quran ini sebagai titik tolak kepada perubahan dalam kehidupan kita ke arah sesuatu yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikut jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.